Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, hadirin Jumaat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sampai ke muka surat 109 dari kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhaddi bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ustaz Muhaddi cuba menghilangkan kekeliruan di dalam pemikiran sebahagian umat Islam tentang memahami ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang ada kesamaran. Apakah makna sebenarnya? Khusus iaitu perkataan istawa atau disebut istiwa. Soalan, apakah makna istiwa dalam firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Jadi berdasarkan ayat ini, ada umat Islam yang mengatakan bahawa kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja wujud, tapi Allah Taala wujud bertempat. Tempat Allah adalah di atas arasy. Jadi ini adalah yang cuba dibetulkan kekeliruan di sini. Kalau saya boleh kaitkan dengan satu soalan yang ditanyakan kepada saya ketika saya berkuliah di Melaka, tanya jemaah tersebut, kata dia, Ustaz, adakah saya menjadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah? Kalau saya kata ada istiwa bagi Allah, adakah saya jadi kafir? Jadi saya jawab, terbalik tuan. Kalau tuan menafikan istiwa, iaitu tuan boleh jadi kafir, kerana tuan menafikan sesuatu yang sabit dalam Quran dan hadis. Rupanya dalam pemikiran dia menyangkakan umat Islam ahli sunnati wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah menolak istiwa. Jadi Asy'ariyah Maturidiyah ni tak bagus. Kenapa? Dalam mendepani ayat macam ini mereka tolak Quran, mereka tolak istiwa. Yang bagus adalah golongan Wahabi. Kerana Wahabi bila Quran kata istiwa, mereka kata ya istiwa. Jadi kita kena ikut Wahabi. Wahabi bagus, mereka ikut Quran Sunnah. Jadi saya terangkan ini keliru. Sebenarnya antara Asy'ariyah Maturidiyah di dalam mendepani kalimah istiwa, kedua-duanya menetapkan istiwa bagi Allah. Asy'ariyah Maturidiyah menerima istiwa bagi Allah, golongan Wahabi juga menerima istiwa bagi Allah Ta'ala. Kat situ tidak ada khilaf. Berlaku perbezaan antara dua golongan ini apabila soalan yang ditanyakan adalah apa makna istiwa. Maka Asy'ariyah Maturidiyah sejalan ahli sunnati wal jamaah, salaf dan khalaf, mengambil jalan tanzih, memahami ayat tersebut, perkataan tersebut dengan makna yang mensucikan Allah dari menyamai makhluk.
Sementara Wahabi terpengaruh dengan fahaman tasbih, mengambil makna zahir daripada istiwa, iaitu bersemayam. Bersemayam maknanya duduk. Cuma kata dia duduk yang layak dengan Allah lah. Masalahnya tidak semua yang dikatakan layak dengan Allah itu menyelesaikan masalah. Kerana duduk tu ada makna dia. Duduk tu maknanya memberatkan jasad pada bahagian punggung. Itu makna duduk. Maka itu tidak layak dengan Allah. Tak boleh kita kata misalnya, oleh kerana Allah berfirman nasullaha fanasiyahum, mereka lupa akan Allah lalu Allah lupa akan mereka, maknanya Allah juga lupa dengan yang layak dengan Allah. Adakah lupa yang layak dengan Allah? Dalam hadis qudsi Nabi SAW memberitahu, Allah berfirman, ya bani Adam maritu falam ta'unni, wahai anak Adam, aku telah jatuh sakit lalu kamu tidak ziarah kepada aku. Bolehkah kita kata oleh itu Allah juga sakit, tapi sakit yang layak dengan Allah lah? Tidak boleh, kerana mana ada sakit yang layak dengan Allah. Maka dalam hadis tersebut Allah SWT sendiri menerangkan bahawa yang dimaksudkan dengan marid itu adalah maridu abdi fulan, hamba aku si fulan yang sakit, kenapa kamu tidak pergi ziarah kepada dia? Jadi kena faham yang pertama dahulu, antara Asy'ariyah Maturidiyah dengan golongan Wahabi tidak ada khilaf menetapkan istiwa bagi Allah. Bila bertanya apakah istiwa, maka ahli sunnah wal jamaah ada dua jalan di dalam tanzih. Tanzih mesti tanzih. Allah tidak boleh sama seperti makhluk. Allah tidak boleh ada kekurangan. Cuma tanzih boleh dengan jalan dipanggil tafwid, serah bulat-bulat makna sebenar kepada Allah. Ini juga dikenali sebagai takwil ijmali, mengalihkan makna secara umum sahaja. Ataupun takwil secara tafsili, iaitu meletakkan makna yang ada dalam bahasa dan sesuai dengan akidah yang sebenar. Itu takwil tafsili. Jadi sama ada takwil ijmali, tafwid, ataupun takwil tafsili, itu kedua-duanya membawa kepada tanzih. Misal pendirian tafwid, Imam Malik rahimahullah ta'ala, ulama salaf mengatakan istawa kama wasafa nafsahu wa la yuqalu anhu kaif wa kaifun anhu marfu'. Yang dikatakan istiwa Allah itu sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya, tidak dikatakan bagaimana. Kalau orang tanya Allah istiwa itu macam mana, tidak ditanyakan demikian, kerana bagaimana itu dengan Allah terangkat. Kalau kita manusia kan ada bagaimana. Dalam masjid pun ada yang duduk bersila, ada yang duduk macam tahiyat akhir, ada duduk macam tahiyat awal, ada sedang berdiri. Itu makhluk, dia bagaimana. Tapi istiwa'nya Allah itu tidak boleh dibagaimanakan. Pada ketika yang lain, Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa' dari segi bahasa sedia maklum, ada pelbagai makna. Wala yuqalu kaif, tidak dikatakan bagaimana, kerana bagaimana untuk Allah itu satu perkara yang tidak masuk akal, ghairul ma'qul. Jadi itu jalan yang dipanggil tafwid. Maknanya ada macam dalam kitab tafsir jalan lain, kalau tidak silap saya, mengambil tafsir tafwid, iaitu istiwa'an yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa'nya Allah itu adalah istiwa' yang layak dengan Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Itu tafwid. Tapi boleh juga diambil dengan jalan takwil, kerana istiwa' ini ada pelbagai makna. Misalnya salah satu daripada makna istiwa' adalah istilah disebut dalam kitab Mufradatul Quran. Al-Imam Al-Asfahani mengatakan innal istiwa'a idza uddiya bi'ala kana maknahu istilah. Perkataan istiwa ini kalau diletakkan dengan makna ala, istawa ala, maka itu maknanya istilah, iaitu menguasai. Bila dimaknakan dengan makna menguasai, walaupun tidaklah pasti bahawa itu makna sebenar, kerana Allah berfirman wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang tahu makna sebenar ayat mutasyabihat kecuali Allah. Tetapi masih tidak bercanggah dengan akidah mengatakan Allah menguasai arasy. Bahkan itu selari dengan akidah. Imam Qushairi mengatakan bahawa istawa di sini bermakna hafizah, iaitu Allah menjaga arasy, tidak bercanggah dengan akidah. Dan bermakna qahara, iaitu Allah
menggagahi arash. Arash kena patuh kepada Allah, juga tidak bercanggah dengan akidah. Dan dengan makna abqa, mengekalkan, juga tidak bercanggah dengan akidah. Ini makna-makna istawa yang dari segi bahasa ada, dari segi akidah tidak menyalahi ayat yang muhkamat. Ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan, innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arash itu sebagai menzahirkan kekuasaan Allah, dan tidaklah Allah mengambil arash itu sebagai tempat untuk zatnya, kerana Allah tidak berhajat kepada tempat. Arash itu makhluk, arash baru sahaja wujud setelah diwujudkan oleh Allah. Sementara Allah wujud tanpa ada permulaan. Allah wujud tanpa arash itu pasti tidak akan. Bila Allah cipta arash, Allah berubah menjadi bertempat pula, itu mustahil. Bagaimana ulama ahli sunnati wal jamaah menafsirkan makna istiwa? Kita telah sebutkan tadi, dengan makna tafwid boleh serah kepada Allah, tidak dibincang panjang lebar apa makna sebenar. Ada juga yang dengan meletakkan makna yang tidak bercanggah dengan akidah, seperti mencipta, menguasai, sesuai dengan sifat Allah Al-Qahir dan juga Al-Khaliq. Allah berfirman, wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ini contoh ahli-ahli tafsir. Sebab kita dalam memahami ayat Quran ini, kita perlu merujuk kepada tafsiran daripada ahli-ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar. Tak boleh kita terjemah secara zahir. Misalnya kita kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah Ta'ala berserta dengan kamu di mana kamu berada. Jadi dia berpegang Allah bertempat di mana-mana. Allah ada dalam masjid, Allah ada dalam pasar, Allah ada dalam kereta. Itu batil. Itu memahami tanpa merujuk kepada tafsiran ulama-ulama tafsir. Atau tadi nasullah fanasiyahum, maka dia mengatakan Allah juga bersifat lupa. Ya, sedangkan tidak ada ahli tafsir yang menafsirkan nasiyah yang makna zahirnya lupa dengan makna lupa. Semuanya menafsirkan dengan makna Allah tidak peduli kepada mereka kerana mereka tidak peduli kepada hukum Allah, lalu Allah azab mereka pada hari akhirat. Jadi bagaimana ulama tafsir menafsirkan kalimah istiwa? Tafsir Ibn Kathir menyebutkan istawa biduni kaif wa biduni tashbih. Yang dikatakan istiwa itu tidak ada yang bagaimana-bagaimananya dan tidak ada menyamai seperti makhluk. Tafsir Al-Qurtubi menafsirkan istiwa dengan makna penjagaan dan penguasaan. Tafsir Al-Kabir dengan makna mencipta. Tafsir Al-Jalalain menyebutkan istiwa yang layak baginya. Istiwa'an yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa yang layak, wallahu a'lam. Tafsir An-Nasafi menyebutkan sebagai menguasai. Tafsir muktabar tidak ada satu pun yang meletakkan makna Allah itu bersemayam atau duduk di atas arash, tidak ada. So itulah baru-baru ini diadakan pembetulan kepada tafsir Ar-Rahman oleh Jakim. Tidak lagi diletak bersemayam. Kenapa? Kalau kita cek kamus bahasa Melayu, bersemayam itu maknanya duduk. Cuma kegunaan biasanya untuk raja-raja. Kita orang biasa duduk, raja bersemayam, tapi makna sama, iaitu duduk. Maka akidah ahli sunnati wal jamaah bahawa Allahu mawjudun bila makanin, Allah wujud tapi tanpa tempat. Berbeza kita makhluk, kita wujud ada tempat. Ada orang tak faham. Dia kata semiskin-miskin orang miskin ada juga rumah PPRT kata dia. Tuhan ahli sunnah wal jamaah ni tak ada tempat. Dan memang makhluk kalau tidak rumah PPRT mungkin bawah jambatan, mungkin dekat kaki lima. Yang namanya makhluk pasti ada tempat. Macam mana kamu kias Allah yang maha pencipta, kamu kias dengan makhluk yang diciptakan? Itu kias yang batil, ya. Kemudian Al-Imam Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, perbezaan antara firqah-firqah, pecahan-pecahan dalam Islam, menyebutkan wa ajma'u, telah ijma', telah sepakat ahli sunnah wal jamaah ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun, bahawa Allah Ta'ala itu tidak diliputi oleh tempat. Kita ni diliputi oleh tempat, maka ada kanan
kiri, atas, bawah, depan, belakang. Allah tidak diliputi oleh tempat. Dan tidak berlaku ke atas Allah itu masa. Kita ada masa lepas, masa sekarang, masa silam. Masa itu Allah yang ciptakan. Maka Allah tidak berada pada dimensi masa. Golongan yang mengatakan Allah ada tempat di langit semata-mata kerana berdalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia kata saya pegang ayat Quran yang kata begitu. Kalau kamu nak faham zahir, nanti akan jadilah fahaman yang bercanggah. Kat sini kamu kata Tuhan berada atas arasy. Bila kamu berjumpa dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kenapa kamu tidak ambil makna zahir? Jadi Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Makna zahirnya dengan zat. Kamu pandai mengatakan, oh di situ maknanya ilmu. Ilmu Allah berada dengan kita di mana? Itu kan namanya takwil. Kenapa kamu tolak takwil pada satu tempat, kemudian kamu boleh terima takwil pada tempat yang lain? Ini contradiction. Kemudian boleh jadi kalau kamu memahami demikian, berarti Allah bersama dengan kita. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak adalah 3 orang yang berbisik-bisik yang membuat satu perancangan kecuali Allah lah yang keempat. Jadi kalau ada orang musyarat 3 orang, Allah ada dalam bilik musyarat. Kalau ada orang bersembang 4 orang dalam restoran mamak, Allah ada di restoran mamak. Itu kan makna yang batin. Macam mana nak makna dengan zahir? Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim AS mengatakan, aku akan pergi kepada Tuhan aku, nanti Tuhan aku akan memberi hidayah kepada aku. Lalu Nabi Ibrahim AS pergi ke Palestin. Adakah dengan itu berarti Allah Ta'ala berada di Palestin? Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW melarang seseorang yang dalam solat, kalau dia terpaksa berludah juga, janganlah dia berludah ke arah kiblat. Biar dia ambil posisi tepi atau dia ludah dalam kain baju dan lipat. Jangan ludah ke arah kiblat. Kenapa? Kerana Allah berada antara dia dan kiblat. Macam mana nak faham zahir? Mana Allah di muka bumi, kita di sini, kiblat Allah ada di tengah-tengah. Ini kefahaman yang batil. Jadi kita kembalilah berpegang kepada kefahaman ahli sunnati wal jamaah. Tidak bermain-main dengan ayat mutasyabihat dengan makna yang zahir. Sebaliknya merujuk kepada tafsiran para ulama yang muktabar, sama ada serah bulat-bulat makna kepada Allah atau meletakkan makna yang ada dari segi bahasa seperti menguasai, menggagahi, menjaga dan sebagainya, dan jelas makna-makna tersebut tidak bercanggah dengan akidah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sadrana wa ahsin akhlaqana wa asim ujurana wa nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nata'adha bi nur syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.